pada hujung bulan lepas atau pertengahan bulan lepas, Timbalan Speaker Dewan Rakyat telah mengutuskan satu surat rasmi kepada Peguam Negara minta untuk nasihatkan kerajaan, terutamanya Perdana Menteri, untuk membuka balik semula sidang Parlimen. Sekiranya tidak boleh jugalah, tak mau jugalah, sekurang-kurangnya jawatan kuasa pilihan Parlimen boleh berfungsi supaya sistem demokrasi berperlembagaan ini tidak dihentikan sepenuhnya. So, memang saya dapat tahu juga PIHES dan juga ramai lagi termasuk pemimpin daripada UMNO juga mendesak untuk Parlimen dibuka balik. So, dan semalam juga Ketua Whip Ahli Parlimen PKR juga keluarkan satu kenyataan rasmi. Maka saya di sini saya ingin hantarkan soalan bertulisnya kepada YB Bayang Baru. Sekiranya Parlimen dibuka balik, apakah perancangan oleh PIHES ataupun PKR lah akan apa yang mereka nak buat ataupun apa usul yang akan dibawa dalam mesyuarat Parlimen sekiranya dibuka balik pada bila-bila masa? Saya nampak bahawa dalam to put in context, Malaysia ada kalau kita tengok di seluruh dunia, apabila sesebuah negara menghadapi ancaman baik dari segi military threats atau ancaman financial instability, krisis kewangan dan sebagainya, sehingga ke pandemik juga, ya. Parlimen menjadi satu medan di mana semua ahli-ahli parlimen, tak kira pembangkang atau kerajaan, disatukan untuk menghadapi ancaman tersebut. Dan inilah satu platform untuk negara dan juga rakyat mengetahui tentang perkembangan terkini tentang pelbagai cabaran, ya, yang dihadapi. Kalau kita tengok di Singapura, di negara-negara lain, Indonesia, jangan pergi jauh-jauh lah, Singapura, Indonesia, Filipina dan sebagainya, mereka Parlimen bersidang seperti biasa untuk memberi taklimat kepada rakyat, kerana Parlimen adalah tempat yang paling terulung, ya, di mana fakta-fakta perlu betul, jitu dan tidak boleh mengelirukan Dewan. Maaf, Jadi, YB. isunya adalah kalau Parlimen berjalan, maka rakyat mendapat informasi yang paling betul. Mereka menutup Parlimen, maka ini adalah hanya satu-satu Parlimen di dunia di mana semasa pandemik ini ditutup. Dia menjadi satu bahan ketawa, ya, kepada seluruh dunia. Dan kita tahu bahawa banyak pihak telah meminta, seperti saudara Tan kata tadi, banyak pihak yang menuntut. Bukan sahaja pihak pembangkang, bukan sahaja pihak NGO atau rakyat biasa, sehingga kan yang di-Pertuan Agong juga kata Parlimen boleh dilaksanakan. Maka kita tahu bahawa Parlimen ini berfungsi sebagai satu platform untuk memberi maklumat yang baik kepada rakyat, at the same time untuk mencetus idea yang baru, mendapat pandangan yang bernas daripada ahli Parlimen, dan akhir juga sebagai satu check and balance kepada semua perbekalan, semua perbelanjaan daripada kerajaan. Jadi apabila jika, ya, Parlimen boleh dibuka semula, sememangnya Parti Keadilan Rakyat sebagai parti yang bertanggungjawab, ya, kita akan membangkitkan pelbagai isu, terutamanya dari segi perkembangan terkini tentang usaha kerajaan melawan COVID. Contohnya, kita tahu bahawa tadi saudara Siva pun cakap, saudara Tan pun cakap, kita tak tahu vaksin, what happened to the vaccine procurement. Vaksin procurement itu kenapa lewat? Kerajaan kena jawab. Tak ada orang jawab pun sampai sekarang. Contohnya NPRA. NPRA sepatutnya meluluskan pelbagai jenis vaksin. Walaupun walaupun diluluskan oleh WHO, dipakai guna seluruh dunia, contohnya Moderna, contohnya yang
dan CanSino dan sebagainya. Tapi Johnson and Malaysia, Johnson. Johnson and Johnson, tapi tidak dipakai, tidak diluluskan di Malaysia. Ini tidak masuk akal. Kerajaan perlu jawab. Contohnya isu tentang 70 juta yang di mana MySejahtera ada pendaftaran vaksin COVID ya. Website tersebut crash ya. 70 juta ya, dan ramai computer science expert ya, termasuk isteri saya juga, mereka dapati bahawa sebenarnya website itu adalah quite simple to build, very simple to build, and they didn't do the load test. Ya, they didn't do the load test sehingga kan website crash. Ini tidak very basic, very amateur ya, kegagalan yang sangat simple. So the government must answer ya, menteri kena jawab. Kenapa 70 juta? Sebenarnya ramai syarikat yang bina website, mereka berkata they can do it with a fraction of the money. Sikit-sikit, and actually they are willing kerana ini adalah national service. Mereka sanggup buat dengan kadar yang sangat-sangat rendah. Why we spend 70 juta ya? Kalau menteri tidak upaya, andaikan kalau menteri tidak upaya untuk memberikan satu jawapan yang memuaskan, adakah PH ataupun PKR akan bercadang untuk membawa satu usul potong gaji menteri ataupun menggantikan menteri yang bertanggungjawab? Definitely. Mereka perlu jawab. Kalau tidak, kalau tak boleh jawab, mereka harus penalize lah. Kita akan move usul. gaji? Well, I think the usul potong gaji, I think standing order sudah, Saudara Siva, if I'm not mistaken, itu sudah tidak taken away, I think, if I'm not mistaken. Ada. I think ada lagi still. ya. Okay, ada. but kita cuba dulu. I think kita cuba, but previous parliament di bawah Pandika Amin, benda ini semua ditolak, ya, semua ditolak. Jadi, tapi untuk kali ini kita boleh cuba tentang usul ni. Contohnya kita pun boleh adakan rujuk menteri yang mengelirukan Dewan. Ya, very clear cut. Yang mengelirukan Dewan adalah satu kata vaksin cukup, satu kata vaksin tidak cukup. Okay? Satu kata menggunakan prosedur ini, tapi satu lagi menggunakan prosedur MITI, satu kata menggunakan prosedur semua kementerian masing-masing. So ini sebenarnya kita boleh merujukkan mereka kepada jawatan kuasa untuk diteliti. Untuk diteliti. Okey, bagus. Terima kasih YB.